Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana kita dipertemukan lagi dalam kelas kita. Mudah-mudahan pada hari ini kita dapat berkongsi perkara yang memberi manfaat kepada kita. Mudah-mudahan juga pertemuan kita ini dalam pengampunan Allah SWT. Baik, hari ini kita akan membincangkan topik tasawuf, dan kitab yang akan kita gunakan adalah kitab Penawar Bagi Hati. Kata pengarang, dan ketahui olehmu bahawasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu iaitu membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji. Jadi maksud daripada ilmu tasawuf itu terjemahan daripada ilmu tasawuf itu ialah membersihkan segala anggota zahir daripada perbuatan yang keji. Ilmu tasawuf ni nak bincang kata membersihkan. Ilmu tasawuf ni ilmu tasawuf ni. Dia membincangkan membersihkan anggota zahir. Anggota ni maksudnya anggota badan lah, anggota ni kan. Anggota yang zahir. Yang zahir ni maksudnya anggota badan yang luaran. Itu anggota zahir. Jadi ilmu tasawuf ni nak membersihkan anggota yang luaran ni lah, bersih daripada apa? Bersih daripada kotoran lah. Benda kotor. Jadi benda kotor di sini bersih daripada perbuatan yang dikeji, iaitu perbuatan yang buruk lah, kan? Perbuatan yang dikeji ni dikeji siapa? Perbuatan yang dikeji oleh syarak, bukannya perbuatan yang dikeji oleh manusia. Ianya adalah perbuatan yang dikeji oleh syarak, iaitu dikeji oleh Allah. Sebab apa kita nak membersihkan anggota ni? Nak membersihkan anggota badan ni? Supaya ada ia menyampaikan kepada membersihkan hati daripada segala sifat kecelaan. Jadi kita nak membersihkan dengan ilmu tasawuf ini, kita belajar untuk membersihkan anggota luaran supaya kita punya hati, supaya hati kita itu menjadi bersih daripada segala sifat-sifat yang dikeji. Kan? Jadi membersih anggota badan tadi dia akan membawa kepada bersih hati. Bersih hati. Jadi membersihkan anggota zahir tadi dia akan bawa kita kepada bersihnya hati. Bila bersihnya hati, barulah kita akan ada rasa manis dalam kita nak buat amal, manis dalam kita nak buat kebaikan, manis dalam kita nak beribadat kepada Allah Ta'ala dengan hati yang bersih, kan? Hati kita ni kalau dia kotor, tak boleh kita nak masukkan benda yang bersih dalam hati kita. Sebab apa? Nanti benda tu pun efek jadi kotor juga. Tapi tak boleh masuk lah, kan? Contoh kita nak memasukkan Al-Quran dalam hati kita. Jadi kita kena ada hati yang bersih, barulah Al-Quran itu mudah lekat di dalam hati kita. Barulah kalau kita nak menghafal Al-Quran pun akan jadi lebih mudah kalau hati kita sudah bersih. Baik, jadi ilmu ni inilah nak bersih anggota badan juga bawa kepada bersih hati tadi, kan? Bersih hati ni daripada apa? Daripada segala sifat kecelaan. Bersih hati ni daripada sifat mazmumah lah. Kecelaan tu mazmumah. Daripada sifat mazmumah. Sifat mazmumah. Sifat mazmumah ni sifat sifat mazmumah ni sifat yang dicela. Sifat hati sifat mazmumah ni adalah sifat hati yang dicela, ataupun tadi dia sebut sifat yang dicela, sifat kecelaan. Mazmumah ni maksudnya kecelaan. Jadi bersih daripada segala sifat yang dicela. Dicela ni dicela oleh siapa? Dicela oleh Allah, bukan dicela oleh manusia lain, tapi dia dicela oleh Allah. Sebab tu dia panggil sifat mazmumah, sifat yang dicela, yakni dicela oleh Allah, kan? Dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu. Anggota yang zahir tadi kita sebut membersihkan
segala. Membersihkan segala anggota. Segala anggota. Bila sebut segala anggota maksudnya banyak Segala anggota maksudnya banyak anggota zahir. Jadi ulama Syekh ni kata, apa yang dimaksudkan dengan anggota zahir tadi? Apa yang dimaksudkan dengan anggota zahir tadi? Jadi apa anggota zahir ni tadi? Ni anggota zahir. Anggota zahir. Jadi apakah anggota zahir ni? Ini adalah anggota huraian daripada anggota zahir. Jadi kata anggota zahir ni apa? Ada 7 anggota. 7 anggota zahir. Ini bahasa Melayu bunyi zahir lah. Tapi sebenarnya zahir. Baca dengan za. Jadi 7 anggota zahir. Anggota yang zahir ni maksud anggota yang luaran ni. Ada 7. Semuanya ada 7 mengikut pandangan ulama ni lah. Kalau ada pandangan lebih lah. Tapi mengikut ulama Syekh ni, Syekh pengarang kitab Penawar Bagi Hati ni, ada 7 anggota. Sebab kita merujuk pada kitab ni, jadi kita ikutlah apa yang dia sebut tu. Bila kita 7 lah. Kan? Jadi nanti kalau orang tanya ni, kamu sebut 7 ni, kamu belajar mana? Ni, kitab Penawar Bagi Hati. Ada tempat rujukan kita. Bukan kita reka. Kan? Okey. Jadi ada 7 anggota. Yang pertama. Apakah anggota yang 7 tu? Yang pertama, mata. Yang pertama, mata. Itu anggota, salah satu daripada anggota yang 7. Dan yang kedua iaitu telinga. Yang kedua, telinga. Dan yang ketiga, dia ada 7 kan. Jadi yang ketiga adalah lidah. Jadi mata ni mata kita. Bukan mata kaki ke apa kan. Mata ni mata lah. Kemudian telinga kita. Telinga. Kemudian lidah kita. Bukan anak lidah. Dan yang keempat, perut. Perut. Okey. Perut pun anggota. Ustaz, perut ni anggota zahir? Ya, zahir. Sebab batin ni dia berkait dengan hati. Ini perut perut. Okey. Yang kelima faraj. Faraj. Yang kelima faraj. Yang keenam 2 tangan. 2 tangan. Sebab apa Syekh ni kata 2 tangan? Sebab takut nanti ada orang kata, 1 tangan. Kanan ke kiri pula orang tanya. Jadi dia sebut senang. 2 tangan tu dia kira satu anggota. Dan yang ketujuh, 2 kaki. Sama macam yang tadi lah kan. Yang ketujuh, 2 kaki. Ini dia kira jugalah. Ni semua anggota zahir kita. Kan? Faraj ni apa? Faraj ni adalah kemaluan. Faraj ni adalah kemaluan kita. Tak kira lah sama ada yang depan ataupun yang belakang. Kan? Tak kira yang mana pun. Jadi dua-dua. Yang ni pun dikira anggota zahir juga. Habis. Dan hendaklah engkau ingat di dalam hati engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala telah memberi nikmat ia akan dikau. Jadi kita kena ingat, pesanan daripada Syekh ni dia kata, kita kena ingat bahawasanya Allah Ta'ala memberi nikmat kepada kita. Allah Ta'ala memberi nikmat. Nikmat kita kena ingat, Allah Ta'ala, nikmat yang kita ada sekarang ni adalah pemberian daripada Allah. Dengan beberapa nikmat yang besar-besar. Kita ingat nikmat yang besar-besar. Dia ada nikmat yang besar dan ada juga nikmat yang kecil. Apa nikmat yang besar tu? Dan iaitu segala anggota engkau. Anggota yang 7 tadi ni, yang kita cerita tadi ni, ini adalah nikmat yang besar. Sebab apa kata nikmat yang besar? Nikmat yang nampak. Dan di sini, kalau ada satu yang tak lengkap pun, kita dah kata tidak sempurna. Dipanggil sebagai apa ni? Dipanggil sebagai OKU. Kita panggil OKU kan. Kalau dulu kita orang kekurangan upaya, sekarang kelainan upaya kan. Tapi itulah nak cerita kurang lah. Okey, bila mata tak boleh melihat
Kan contohnya, sempurna tak? Tak sempurna. Okey, mata dah, telinga, tidak ada pendengar. Sempurna tak? Tak sempurna juga. Kemudian okey, mata ada, telinga ada, tapi tidak boleh bercakap. Lidah tak ada, kan? Bukan lidah tak ada lah, lidah ada, tapi tak boleh nak tak boleh nak bercakap, tak boleh nak bertutur. Jadi OKU lah, OKU juga kan, makin kurang juga kan. Okey, baik. Kemudian yang keempat ni, perut. Kalau tak ada perut, ada orang tak ada perut? Tak pernah dengar lagi lah orang tak ada perut. Tapi zaman lah ni orang buat lah, orang potong perut lah ni ya. Jadi kena jaga-jagalah, jangan buat lah benda tu. Kalau tidak ada keperluan untuk ibadat, jangan buat lah. Sebab sekarang ada diet yang dengan cara pemudahan, iaitu dengan potong perut. Untuk potong perut lah, siapa nak tahu boleh check lah, kan. Kemudian kemaluan. Bila tak ada kemaluan, sempurna tak? Tak sempurna juga. Dua tangan kalau tak ada, sempurna tak? Tak sempurna juga. Dua kaki kalau tak ada, tak sempurna tak? Tak sempurna juga. Jadi ini 7 anggota yang utama, yang bila ada semua benda ni, kita dipanggil orang yang sempurna, kan. Jadi nikmat ni, semua nikmat yang besar ni, tak ada satu pun jadi kurang. Habis, tak sempurna dah hidup tu, kan. Yang wajib atas engkau memeliharanya. Jadi semua anggota kita tadi ni wajib atas kita untuk kita memelihara. Bila wajib ni maksudnya apa? Kalau kita tidak menjaga anggota kita ini, kita berdosa lah kalau tak berjaga, kan. Jadi kena jaga semua anggota ni. Jaga macam mana? Nanti kita akan ceritakan datang. Dan mensyukurkannya. Dan kita kena bersyukur juga dengan anggota yang kita dapat tadi ni, kan, dengan tubuh kita yang sempurna ni. Maka jika tiada engkau memelihara akan anggota engkau, nescaya selagi jadi saksi semuanya atas engkau pada hari kiamat nanti. Jadi kalau kamu tak jaga semua anggota yang 7 ni, anggota ini akan jadi saksi kepada kamu di akhirat nanti. Tak kira lah kamu buat baik ataupun buat jahat. Jadi anggota ini dia akan menjadi saksi. Jadi kita kata menjaga tadi, Syekh ni kata tadi, menjaga dan mensyukuri nikmat anggota ni. Menjaga anggota ni dengan menjaga anggota ini daripada melakukan maksiat dengan menggunakan anggota ni. Kalau kita menggunakan anggota ni untuk melakukan maksiat, jadi kita telah tidak menjagalah, kita tak jagalah kalau kita buat maksiat. Mata kita buat tengok benda-benda yang haram, telinga mendengar benda yang haram, lidah bercakap benda yang haram, perut makan benda yang haram, makan yang sia-sia, makan yang lebih. Kemudian faraj, kemaluan, tak jaga juga, kan. Berzina dan sebagainya. Dua tangan kita gunakan untuk buat maksiat, dua kaki kita guna untuk berjalan pergi ke tempat-tempat yang maksiat. Jadi itu semua tidak menjaga dan tidak bersyukur. Bila kita menjaga, itu adalah tanda kita bersyukur. Bila kita tak jaga, itu tanda kita tidak bersyukur. Jadi apa yang kita nak buat dalam ilmu ni tadi, kan, iaitu menjaga dan bersyukur. Menjaga anggota ni, menjaga dan mensyukuri. Mensyukuri. Okey, mensyukuri. Jaga dan juga bersyukur dengan anggota yang 7 tadi, kan. Jaga daripada apa? Jaga daripada maksiat. Bersyukur dengan kita melaksanakan ibadat dengan menggunakan semua anggota ni. Ikut apa yang Tuhan perintah, itu tanda kita bersyukur. Kalau kita tidak ikut apa yang Tuhan perintah, itu belum lagi cukup kita punya syukur tu, kan. Antaranya apa? Tuhan suruh kita solat, jadi kita kena solat. Tuhan suruh kita baca Al-Quran, jadi kita kena baca. Tuhan suruh tak baca Al-Quran? Ustaz, saya dengar Ustaz kata semayang je. Tak. Ada juga disuruh kita baca Al-Quran. Mana? Dalam kita semayang ada kena baca Al-Quran tak? Kena, kan. Jadi luar semayang kena baca Al-Quran? Kena baca. Sebab apa? Ada perintah untuk kita membaca Al-Quran. Jadi kalau kita mengkhianati semua anggota yang 7 ni tadi, semua anggota ni akan menjadi saksi di akhirat nanti ke atas semua apa yang kita buat. Kalau kita buat benda yang buruk, dia akan jadi saksi pada benda yang buruk kita buat tu lah, kan. Di mana sebut ni? Semua ni bukan yang rekod ni, benda ni akan jadi saksi ni, kan. Anggota 7 ni akan menjadi saksi ni. Kita buat kat sini, kan. Saksi pada perbuatan dan kita di akhirat. Okey.
Jadi dia akan menjadi saksi pada perbuatan kita semua perbuatan kita di akhirat, bukan benda yang baik saja, termasuk juga benda yang buruk. Ini berdasarkan ayat Al-Quran yang Allah Taala cerita dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin ayat 65. Allah Taala cerita apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Firman Allah Ta'ala, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat, Allah Ta'ala mencapkan oleh Allah Ta'ala atas segala mulut-mulut mereka itu. Mencap ni maksudnya mementrai, ataupun dia panggil seal. Mulut kita di seal. Sealnya, seal tak boleh cakap, bukan seal jual tu. Ni seal, di seal kan. Kita macam mana kita nak kata ni? Digam lah senang kan. Mulut kita tu tak boleh nak bercakap di hari kiamat. Allah Ta'ala sealkan mulut kita tu. Wa tukallimuna aydihim. Wa tukallimuna aydihim, dan bercakaplah oleh aydihim, tangan-tangan mereka itu. Mereka itu siapa? Kita, semua kita ni lah. Kan, tangan-tangan tu akan bercakap akhirat nanti, kata Tuhan, ni yang dulu masa dekat dunia lu, ni dua tangan ni lah yang buat naya kat orang ni. Kan? Ya Allah, ni dulu ni akulah ni dia bawa dia ni pi tempat tu untuk buat maksiat tu. Kaki kita, perut kata, ya Allah, akulah ni terima benda-benda yang buruk ni, kan, yang dia bawa masuk ni, kan. Kemudian lidah kata, aku ni lah yang dia cakap benda-benda tak elok ni. Mata, lidah kata lagi, aku ni lah yang mengumpat, aku ni lah yang macam-macam lah benda-benda yang buat kesalahan oleh lidah. Telinga, ya Allah, ni aku ni lah yang duk dengar benda-benda yang haram ni. Tangan kata, akulah yang duk buka benda tu, akulah yang duk buh earphone tu, kan. Tu. Jadi kita tengok benda tu lah, kan. Jadi pada hari akhirat nanti, semua anggota badan kita akan menjadi saksi. Dalam ni memang dia sebut aidihim saja, tangan-tangan saja. Kemudian dia sebut juga arjulihim, kaki-kaki, bima kanu yaksibun. Sebab apa? Nak pergi kepada yang lain, dia berhajat kepada tangan. Jadi dia berhajat juga kepada kaki. Nak pergi berzina, kena berjalan, nak kena guna tangan. Nak pergi beli benda makan, benda yang haram pun semua tu, kena berjalan. Mata pun nak kena guna tangan juga, kan. Berhajat pada tangan. Telinga pun sama, nak menyampaikan benda tu. Kemudian lidah pun sama, nak pergi cari kawan, nak mengumpat seorang-seorang. Seronok kan seorang-seorang mengumpat? Tak seronok. Jadi dia kena pergi cari kawan, kan. Barulah dia rasa sedapnya mengumpat tu, kan. Jadi semua ni menjadi saksi ke atas apa yang kita buat di atas dunia ni, kan. Dan firman Allah Ta'ala lagi, wa ma kun tastatiruna an yashhadu alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Dan tiada ada kamu dahulu di dalam dunia bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan daripada menyaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu. Jadi ni ayat ni kata apa? Pada waktu kita di dunia dulu, kita di akhirat nanti lah ni, kan. Kita semua ni buat kejahatan. Jadi semua anggota lain, 7 tadi, kita sebut 7 tadi, kan. Satu je anggota buat maksiat, anggota lain menjadi saksi kepada anggota yang buat maksiat tu tadi, kan. Telinga kamu menjadi saksi, dan segala mata kamu pun menjadi saksi, dan kulit kamu juga menjadi saksi. Kulit kita pun jadi saksi juga kepada kita di akhirat nanti. Kalau kita buat maksiat, habis ni saksi semua dah. Jadi kalau berdasarkan ayat ni tadi, kalau kita nak buat maksiat, kita kena menyorok tempat yang tak ada kulit, tak ada lidah, tak ada telinga apa semua. Sebab apa? Semua benda ni akan jadi saksi akhirat nanti. Adakah tempat yang kita boleh nyorok? Tak boleh, kan. Bila tak boleh, maksudnya janganlah kita membuat maksiat. Dapat bersembunyi daripada segala saksi yang tersebut, melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Jadi caranya macam mana untuk mengelak daripada saksi tadi? Jangan kita buat maksiat sama sekali, kan. Nanti anggota ni jugalah yang akan kata, aku ni lah dulu yang duk tolong dia ni untuk tinggal
tinggal semayang kan. Kaki ni kata akulah yang bawa dia pergi situ, tak pergi semayang. Akulah juga tangan kata kan, akulah juga yang pergi buat benda tu, buat benda ni kan. Tu banyaklah benda lagi kan. Jadi berdasarkan ayat ni, janganlah kita buat maksiat. Jadi nak cerita apa ni? Nak cerita kata tadi, kena menjaga anggota kita tadi, anggota yang 7 ni tadi, kena jaga supaya kita tidak diseksa di akhirat nanti kan. Kata pengarang, kerana bahawasanya tiada bercerai semuanya daripada manusia pada tiap-tiap masa. Jadi kata semua yang kita sebut tadi ini tidak bercerai daripada manusia pada satu masa-masa. Ada kita pergi buat maksiat, kita tinggal tangan kita tinggal kaki kita, tak ada. Kita ikut sekali. Bila maksiat, semua anggota badan kita tu akan ikut sekali. Tak ada kita tinggal. Dan tiap-tiap tempat selagi menyebut hamba akan 7 fasal bagi segala anggota-anggota yang 7 tersebut. Jadi ini adalah dia punya intro dia. Nanti pengarang kata dia akan sebut mengikut fasal. Maksudnya satu per satu. Mata dia ada bab mata, telinga ada bab telinga, lidah ada bab lidah. Semua ni dia akan cerita satu per satu dalam kitab ni. Kan? Akan cerita semua sekali. Apa yang berlaku kat sini, apa yang berlaku kat sini, apa yang berlaku dekat lidah ni, apa yang berlaku dekat perut ni akan diceritakan pada masa akan datang insya-Allah. Jadi Ustaz ingat setakat itulah kelas kita hari ini. Jadi Ustaz harap perkara ni dapat membantu kita dalam kita nak melaksanakan ibadat kita insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum.